tu kita pergi Pemangin ke? Angin tayar tu kan. Lagi depan dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Ya akramal akramin akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa zidna wa la tanqusna wardina warda anna ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min zalik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Ashabul fadilah, tutuk guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita mulakan dengan muka surat 146 pada perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga. Apabila segala himmah menjadi kecil, maka jadilah dunia itu kecil. Sekalipun kamu besar, nescaya kamu membesarkannya. Siapa yang membesarkan himmah yang kecil dan meninggalkan himmah yang besar, kami menganggap akalnya rendah. Apabila segala himmah menjadi kecil, himmah ni kita kata dengan mana semangat, cita-cita yang melampau, kehendak yang melampau. Contohnya kita nak kaya, kita tengok dunia tu besar sangat. Jadi apabila himmah tu menjadi kecil, maknanya kita tak kisah dah, maka jadilah dunia tu kecil. Tuan-tuan, orang yang mempunyai ambitious yang besar, dia punya semangat yang besar, benar semangat tersebut, tapi bila diukur dengan hakikat sebenar, tak ada apa, kosong. Saya tengok semalam rancangan tentang bagaimana orang-orang Cina membina kekayaan di China. Bila satu ledakan baru, maka ramai orang asalnya biasa menjadi tycoon, kaya-kaya sangat. Ada orang tu perempuan kerjanya direct selling je, tiba-tiba dia menjadi CEO satu syarikat yang jumlah pekerjanya 90,000 orang. Ramai benar tuan-tuan, 90,000 ni lama. Syarikat telefon seperti Lenovo, kita ada dengar tu, nampak barangnya, tapi dia bina kekayaan sampai 600 bilion dolar. Kaya. Itu tak masuk Huawei lagi. Huawei lagilah kaya. Nak ceritanya, mereka ni, saya ingat ujung ayat salah seorang cakap, dia kata, walaupun kekayaan yang hebat, tapi kita perlukan sebuah kehidupan. Orang panggil orang ni tuan-tuan, dia perlu kok duk congok, berehat, tengok ayah itik, duk senyum seorang, tengok ngai ikan sekejap. Dia bukan robot. Benar kita disuruh kerja bersungguh, tapi kita ada perlu macam tu.
Hemah sangat kalau ujian ni bagus. Tapi janganlah hemah sampai akhirat tak ada. Mereka kata siapa yang kejar kepada akhirat, dunia dia dapat. Tapi siapa yang kejar kepada dunia, kemungkinan dunia tak dapat, maka akhirat jauh lagi. Kan pelik. Tapi inilah yang berlaku. Kita perlu faham, hemah ni kita kena tengok. Bukan maknanya, sebab itu saya kalau boleh orang tasawuf ni, saya tak nak orang tasawuf ni, orang panggil, dia fikir cara dia. Kita tak mahu. Maknanya mesti papa ke dana, mesti miskin, mesti pakai ni, lepas tu orang bagi 10-20 riyal, lepas tu dia dalam keadaan tu. Bukan kita nak setakat tu. Kalau boleh kita nak orang-orang tasawuf ni kaya-kaya. Ada orang tasawuf mari kat hamba kaya, tuan-tuan. Saya kejut. Kaya semua agaklah kadang-kadang. Dia mari kaya. Duk sidna Nabi, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Kaya kita pun kenal juga orang ni ahli ranggin ni, orang ni ahli ranggin. Tapi ramai juga yang kaya. Dan bukan sekadar kaya, baik. Bukan maksud saya kaya tu jenis hak tak baik. Jenis baik. Kaya dia baik. Kita pun seronok tengok. Sedap tengok. Jadi sebab itu, walaupun begitu bukanlah maknanya itu yang kita matlamatkan nombor satu. Hemah. Hemah kita ni, segala hemah kita ni kita anggap jadi kecil bila kita tengok akhirat besar lagi. Cuma apabila kita nak hemah besar macam mana pun, kita hubung akhirat. Kita hubung akhirat. Maknanya kalau aku pegang jawatan, kalau aku kaya, kalau aku hebat, aku nak jadikannya sebagai jambatan ke akhirat. Pengaruh aku menyebabkan syiar Islam ditegakkan. Pengaruh aku menyebabkan orang fakir miskin dapat tolong, dapat bantuan, dapat sedikit syafaat daripada kita. Bukan mesti secara langsung, kadang-kadang secara tak langsung. Itu yang kita nak. Biarlah kita jadi macam tu. Bila segala hemah menjadi kecil, maka jadilah dunia itu kecil. Sekalipun kamu besar, ni mana dunia akan jadi kecil. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang pergi membawa risalah Islam. Kadang-kadang mereka ni diuji dengan sebagainya. Tapi bagi mereka kecil je. Sebab mereka nampak tawaran offer akhirat tu jauh lebih besar. Barulah betul cara. Hak ni kita kena betul-betul, tuan-tuan. Sekalipun kamu besar, nescaya kamu membesarkannya. Sekalipun kita besar, kadang-kadang kita duk rasa benda ni besar sangat. Jadi hak tu masalah. Walaupun begitu, kita kena faham duduk perkara sebenar. Tuan-tuan pernah bercakap tak dengar orang yang hebat-hebat? Kita tak cerita orang yang jatuh, dia daripada hebat dia jatuh. Hak tu kita ada dengar, tapi kita nak orang yang secara normal. Orang yang hebat jatuh tu maklum sajalah, tengah berada di puncak, jatuh jawatan habis semua sekali. Hak tu kita pun boleh tahulah cerita dia. Tapi yang saya nak ni orang tu hebat. Masya Allah. Gajinya besar, pangkatnya besar, jawatannya besar, tapi dia orang baik. Sampai kepada tak ada hotel 5 star di Malaysia melainkan dia mesti pergi. Duduk ke, convention ke, meeting ke, dia pergi semua. Makan boleh ceritalah, nak jenis sushi ke, western ke, eastern ke, Arab ke, Sabak ke, macam-macam. Habis yang makan. Puas hati. Akhir sekali dia penceng. Bila dia penceng, kita tengok dia pergi ke masjid yang dia duduk di masjid. Di masjid pula orang nak latih dia pengusi masjid, dia tak mahu. Cukuplah saya pembantu penasihat, tak apa.
Sekadar tu je. Mana terbabit tu tak. Dan dia orang yang cukup baik, beri bantuan kat masjid sekadar adanya. Bil elektrik dia bayar. Sebulan sekali, 2 bulan sekali dia bayar. Bil air dia bayar. Dia selalu datang ke masjid setiap waktu, duduk di penjuru. Masuk waktu zuhur, pukul 1 suku, pukul 1:30, pukul 1 tu congok. Dia ada sorat, dia semaya, dia zikir. Lepas mayang, meloleh balik. Waktu asar pun sama pula, congok, sapa. Oh, hebat. Akhir sekali, satu malam kita boleh buat dengan dia. Kita Haji, Tok, saya ingat nak buat kali. Oh, dia kata boleh. Dia orang jenis orang baik, boleh. Ajak dia pergi makan roti canai, lai cikang ke, apa benda. Jenis cau ketiau ke, apa benda yang patut makan. Tok, macam mana tu? Tok hidup dulu dengan sekarang. Dia jawab, saya damai sekarang. Saya tenang sekarang. Saya seronok sekarang. Kenapa dia boleh cakap itu? Sebab sekarang ni hubungannya dengan Tuhan. Dulu bukan tak berhubung dengan Tuhan, tapi terkejar-kejar lah. Lepas ni duk mikir, duk ni. Tak ada sekarang ni. Dia sendiri mentadbir urusan agamanya dan hidupnya tanpa dikongkong apa-apa. Dia kata sedap sekarang. Dia kata alhamdulillah, saya rasa nikmat. Saya taklah okey sangat, tapi setahun bolehlah 2 kali ataupun sekali pergi ke Mekah semayang, ibadat. Saya rasa seronok. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia ni kaya. Kerana dia telah dapat 2 keadaan kehidupan dia. Keadaan yang pertama dan keadaan kedua. Keadaan yang pertama mungkin dimewahkan, betul, mewah. Tapi keadaan kedua, hatinya tenang. Hati tenang ni ramai orang tak ada. Saya tiap-tiap hari tu, muka saya ni tua pada saya. Ada orang masalah sama, mari orang masalah. Hari ni orang Syria mari, cerita masalah, apa-apa. Memang siang kata. Orang Palestin pula mari cerita masalah. Memang hak tepat masalah. Tak ada masalah pun, Allah kata kesian tu. Cerita sungguh bukan tu. Cerita begini, ya Allah kata nyanyi ni, ya Allah. Lama pula cerita paksa tapi kita kan. Ini dia. Baik. Jadi sekalipun kamu besar, maknanya kamu berpengaruh, kamu hebat, kamu apa, nescaya kamu membesar. Kamu tengok benda tu besar-besar, rugilah kalau macam tu. Siapa yang membesarkan hemah yang kecil dan meninggalkan hemah yang besar, kami menganggap akalnya rendah. Hak ni hak ramai berlaku ni. Bukan orang lain, termasuk saya ke apa, semua sekali lah. Kadang-kadang tu. Kadang-kadang tuan-tuan kita tengok macam mana maksud membesarkan hemah yang kecil. Membesarkan hemah yang kecil dunia, dan meninggalkan hemah yang besar akhirat, ibadat. Maka kami menganggap akalnya rendah. Tuan-tuan bayangkan macam mana sahabat tergalik daripada semayang kerana asyik dengan kebunnya, akhirnya wakaf kebunnya fi sabilillah. Siapa berani sama sekarang? Ustaz jangan main, hamba nak cari pun 25 tahun kata dia. Tapi ini yang berlaku. Sebab mereka ni kenal. Bila kita bercara dengan mereka, beza dengan kita bercara dengan ahli dunia. Walaupun mereka kaya, tapi keadaan mereka amat berbeza. Inilah dia. Begitulah dengan apa yang dimestikan kepadamu daripada segala kewajiban ubudiyah, iaitu melaksanakan dengan apa yang dimestikannya. Kita dengan ubudiyah kepada Tuhan. Allahu Akbar. Mengenali Allah, memahami Allah, faham dan makrifah sebenar, maka kita akan rasa kerdil. Cukup kalau kita duduk padang pasir sore, tengok kiri kanan belakang depan pasir Allah.
Cukup kita duduk atas gunung seorang, kita tengok Allah kecilnya kita. Masa tu kita faham kita adalah hamba Allah yang sepatutnya sentiasa menubudiyahkan kepadanya, yang Allah taklifkan kepada kita. Adakah Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada serangga-serangga kecil seperti kabur, cicak, ulat daun, sedangkan dia lupa memberi rezeki pada kamu? Soalan ni soalan maut lah. Kita setiap hari duk fikir berkenaan dengan rezeki. Bukan orang lain, saya, kita, saya, tuan-tuan semua, rezeki. Ada orang buat joke, dia kata pagi-pagi kita fikir nak makan apa, nak makan pukul berapa, nak makan tempat mana, nak makan dengan siapa, dan paling parah, siapa yang aku nak makan pagi ni. Hak tu. Jadi ni kita akan duk sibuk bab makan, bab rezeki. Memang macam tu. Kalau ustaz lagilah kuat duk fikir, sebab dia akan fikir lepas ni ada makan tak, tapi dah tengok dah ada luar tu ada lah. Dia faham rezeki. Kita duk fikir bab rezeki ni pelik tuan-tuan. Cuma rezeki tak pernah tersalah alamat. Gaji pernah tersalah alamat. Rezeki tak pernah tersalah alamat. Rezeki daripada Tuhan, dia datang. Dan rezeki ni benda pelik. Kalau kita faham hakikat rezeki, hati kita tenang. Allah sebut, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tak adalah binatang yang melata atas muka bumi. Allah dalam ayat ni dia guna dabbah. Dabbah ni maknanya binatang kaki dua. Apa binatang kaki dua? Burung, ayam, itik, termasuk manusia. Atau kaki empat, zirafah, singa, rimau, semua. Atau hak mergayak, ular, bewok, buaya, ulat, semua tu. Dan Allah kata illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah rezekinya. Kalau kita ngaji bahasa Arab, bila sebut 'ala Allahi, makna tu Allah tanggung. Itu makna. Macam kita pergi Kedah, kita tengok kawan kita 10 orang nak ajak makan, kita pun makanlah roti canai, roti telur, apa, roti sardin apa. Kita kata hari ni atas hamba bayar, atas saya. Itu dia panggil alayya, atas aku. Kamu makanlah, ya Allah, mu jangan kira lah atas aku. Kita pun memang tangan Parkinson nak akak beg tu ketar tu, suka lalu okey. Ada pula kata kalau mu baru tahu awal aku order banyak sikit, aku memang nak hak lain, bukan nak roti canai, nak roti sardin. Lama dah tak makan roti sardin. Dia pun jawab, dia kata ambil lah roti sardin satu. Allah kata kau ni baik ya Allah. Itu Allah. Macam saya cakap tadi, makanya rezeki atas Allah. Cuma faham rezeki atas Allah, bukan makna duk congok. Kita kata duk congok je, rezeki atas Allah, congok itu ada apa? Bukan. Tapi kita kena usaha. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Hadis ni Imam Nawawi sebut dalam kitabnya. Sebenarnya Ibn Rajab yang hadis 40 tu tambah pula 10 lagi, 8 lagi. Hadis 40 tu 42 hadis, tambah pula 8 lagi disempurnakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, jadi 50 hadis. Kalau kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah rezekikan kepada kamu sebagaimana Allah rezekikan kepada burung. Kita tengok burung macam mana. Burung ni dia tak berakal, tapi dia berotok. Burung ni dia ada tak absent? Tak ada.
Burung ni dia ada malah tak? Tak. Dia ada tak hari cuti, hari merdeka dia cuti burung tak payah keluar. Tak. Dia tetap keluar. Kecuali dalam sangkar tak dia keluar lah. Dia akan keluar. Dia akan cari hujan, panas, terik. Dia akan keluar cari. Allah jadikan macam tu. Wallazi qaddara fahda. Dan Allah takdirkan. Allah tunjuk dia macam mana nak dapat rezeki. Cari macam. Dia cari rezeki. Ini perangai burung. Jadi kita ni orang Islam macam tu juga. Kena usaha, kena ikhtiar, kena fikir cara yang baik dan seumpamanya. Cuma ialah ada orang sampai kepada satu keadaan Allah mengurah dan mudahkan rezeki dia. Ada juga jenis orang macam tu. Allah mudah dan murahkan rezeki dia. Orang panggil buat jadi kena sentiasa. Duduk tempat yang kena, masa yang kena, keadaan yang kena. Kita Allah lepas. Ada orang macam tu. Dia ni pada waktu yang kena, time yang kena, tempat yang kena, masa yang kena, keadaan yang kena. Oh, kena. Ada orang macam tu. Satu kisah. Ada orang nisbahkan kisah perbincangan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid, Imam Malik tu guru. Beza umur hampir 50 tahun. Imam Malik kata rezeki ni Tuhan beri je, Tuhan mari, Tuhan datangkan. Jawab Imam Syafi'i, saya pandangan lain Tok Guru. Rezeki ni kita kena usaha. Kita kena usaha. Imam Malik kata tak apalah, awak pegang macam tu, saya pegang macam ni lah. Bagi saya rezeki ni Allah datangkan. Bagi Imam Syafi'i, ya betul Allah datangkan, tapi kita kena usahalah. Okey. Satu hari Imam Syafi'i berjalan. Sudah jalan. Tengok seorang lelaki susah akak barang macam mana nanti. Imam Syafi'i pun tolong dia sungguh-sungguh. Tolong ni hatta sampai ke rumah. Bila sampai ke rumah, orang ni pun ambillah duit dia, bagi ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun kelitah dah betul apa yang aku kata. Dia pun belilah buah-buahan ataupun makanan ataupun sesuatu. Dia pergi rayak kat Tok Guru dia, Imam Malik, dan dia hadiahkan makanan tu kepada Tok Guru dia. Dia kata, Tok Guru, sebenarnya apa yang saya kata tu betul, rezeki ni kita kena usaha. Dia pun ceritakan. Lalu dia kata, hak ni ambil hadiah kat Tok Guru. Tok Guru kata, hak saya kata pun betul, kau mau bawa ke saya, hantar kat saya rezeki. Jadi dua semua betul, semua betul. Tak ada masalah apa-apa. Dia tak bergaduh pun. Tapi nak ceritanya, kadang-kadang kita tengok rezeki Allah bagi. Allah bagi rezeki pada nyamuk ada, rezeki kepada ni apa lagi, kabur ada, kepada cicak, kepada ulat daun ada. Ulat dalam batu pun ada rezeki. Ada seorang ahli tasawuf, kerjanya ukir batu nisan, nak buat batu nisan. Dia nak buat batu nisan, satu hari dia pecah batu tu, terlalu kuat menyebabkan pecah. Bila pecah tu, dalam batu tu dia nampak ulat. Ada sarang ulat, ada ulat. Dia termenung panjang. Dia mari memikir. Dia kata apa? Macam mana ulat dalam batu ni boleh hidup? Siapa beri rezeki kepada ulat dalam batu ni? Akhirnya dia beriman kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah. Lalu dia tidak usah macam tu, dia beribadat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tengok sekumpulan ahli tasawuf zaman dulu naik kapal. Bila tengok barang dia, bekalan dia nak habis dah. Bila bekalan nak habis, apa dia buat? Mereka nampak ada pulau. Lalu mereka pun pergilah mendarat di sebuah pulau. Pulau tu tak ada orang.
Yang adanya adalah buah-buahan ataupun air yang boleh carilah air pulau, walaupun duduk keliling laut, air pulau tu tawar. Tu kaedah dia. Yang kata masing pula susah kita ni. Begitu biasanya. Sampai di pulau tu dah dia ramai ni, tengok ada seorang lelaki duduk di pulau. Orang lelaki ni sedang ibadat sungguh-sungguh kepada pekongnya. Sedang ibadat. Jadi mereka ni ramai, mereka pergi kat lelaki tu. Kata, kau buat apa? Ibadat. Ibadat pada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Kawan ni pun dakwah lah. Kata sebenarnya Tuhan yang sebenar adalah Allah. Allah. Dia kata, mana Allah? Mana Allah? Kawan ni kata, Allah ni kita tak nampak. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Cuma kami boleh tunjukkan tanda Allah ada. Apa dia? Inilah kalam dia, tunjuk Quran. Lalu dibaca padanya. Dia kata betul, ini kalam Tuhan. Bila ada kalam, maka ada mukallimnya, mutakallimnya, yakni Allah. Kalam Allah. Lalu dia pun beriman kepada Allah. Baru beriman, tapi iman dia naik tinggi sangat. Ahli tasawuf ni ambil lah makanan-makanan kupu semua sekali, bagi kat dia. Dia kata, kau nak bagi apa? Makanan lah. Kau ni mu'allah baru masuk, perlu batu gini-gini. Kawan ni jawab, saudara-saudara sekalian, ketika aku dalam keadaan batil pun Tuhan sebenar beri aku makan. Kalau aku sebenar, takkanlah dia tak bagi makan pula. Ketika aku dalam keadaan tidak Islam pun diberi aku makan, minum, cukup. Sementara aku dalam agama sebenar, takkan. Pelik tau. Lalu kawan ni pun kata, Allah, tinggi kefahaman. Baru masuk faham. Kita belajar kemain lama dah baru nak faham dia lagi. Itu hebat tuan-tuan. Sebab dia faham konsep rezeki ni Allah bagi. Kadang-kadang anak kita nak menikah, mak mu nak nikah siapa dia? Aminah. Dah mu kerja apa mak? Tak ada kerja boh. Minah pun tak ada kerja boh. Dah duit papa mama. Allah. Takkanlah abah siapa tua gini. Tengok. Betul. Kita bagi tahu benar rezeki Allah punya. Tapi janganlah sampai mati kau duk main papa mama ni, tak kena juga. Jadi kau kena usaha, kau kena belajar, kau kena kerja, tapi yakin pada Allah. Cuma pesan saya, kalau anak menatu menikah hak tak berapa nak stabil duit ni apa-apa, jangan marah. Nombor satu sekali, wajibkan dia pergi sejid, pergi surah. Setiap waktu mu pergi surah. Malam-malam tu pergi baik dengan Tok Imam. Kata Imam, insya-Allah adalah, carilah surah-surah masjid ada ceramah, ada makan, kau makan. Tapi bukan niat makan. Tapi nak ceritanya setiap waktu kau pergi semayang di masjid surah. Satu, sudah semayang baca doa, Allah murah rezeki. Sebab ramai orang tengok orang macam ni mudah. Ada orang ni temu, kau tak ada kerja, aku nak bagi kerja, kau ni orang baik, dak mari masjid surah, boleh. Kau akan jadi tok siap, jadi tok bilah. Pengusi perhati pengusi masjid tengok, kata mak tu nampak macam tak ada kerja tu. Apa baik tu, kita bagilah dia. Tengok di KL tu. Di KL tu banyak sangat macam tu. Kadang-kadang bila baik-baik ni, berilah kerja. Jadi tok siap, jadi tok noja, jadi tok bilah, jadi tok imam, jadi guru kapal, jadi apa. Adalah rezeki. Maknanya ada rezeki. Ajar dia. Ertinya rezeki melalui agama ni comel. Ertinya dia akan ingat ke masjid, dia akan ingat ke surah, dia akan ingat semayang, ibadat. Dia tak hanyut. Hak tu yang kita harapkan sangat. Katanya lagi, jadi kalau orang yang beramal, orang yang baik, adakah Tuhan alpakan rezeki dia? Tuhan tak akan alpa rezeki, tuan-tuan. Tuhan tak akan alpa rezeki manusia. Tuhan ingat, tapi manusia boleh jadi dia lupa rezeki. Dia lupa.
Dia tak teringat lebih-lebih bagi pada orang lain. Dia buat dek je. Tapi Allah tahu. Firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal 'aqibatu lit-taqwa. Maksudnya, dan perintahlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tak minta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat baik adalah bagi orang bertakwa. Tuan-tuan tengok. Ayat ni dia suruh kita sembahyang. Ayat ni dia suruh keluarga kita sembahyang. Dan sabar bab sembahyang ni. Maknanya kena suruh selalu. Bukan Allah, dia tua dah tak payah. Tak, suruh, ajak kawan ke sahabat ke, jom sembahyang solat. Tapi pelik tuan-tuan, kenapa selepas suruh sembahyang Allah rayakkan kita, la nas'aluka rizqan, kami tak minta dengan rezeki, nahnu narzuku, kami yang beri rezeki. Apa kaitan solat dengan rezeki? Apa kaitan solat dengan rezeki? Saya memahami bahawa orang yang solat betul-betul, insya-Allah ada rezeki. Orang yang solat betul-betul ada rezeki. Orang yang jaga solat cukup, Allah bagi rezeki. Itu maksud dia. Tapi Tuhan taklah royak, mu semayanglah nanti kamu dapat rezeki. Nanti semayang kerana rezeki pula, bukan semayang kerana Allah. Tak betul juga macam tu. Aku semayang rezeki dapat, kalau aku tak semayang rezeki dapat. Jadi duk percaya rezeki, minta rezeki, minta solat tu jadi alat untuk rezeki, bukan solat tu untuk Tuhan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak jadi tu dah. Semayang kerana Allah, tapi rezeki mendatang. Rezeki datang tuan-tuan. Orang yang solat, insya-Allah. Tuan-tuan tengok, ada, kalau tak silap saya dengar cerita lama, kat 20 tahun dah, dapatan kajian daripada UKM. UKM buat survey tentang orang-orang miskin di pantai timur. Sama lah pantai barat pun sama juga, tapi dia buat kajian orang-orang miskin di pantai timur. Salah satu daripada indikator yang hampir sama semua orang miskin ni, salah satunya tak sembahyang. Tak sembahyang. Rupa-rupanya tak sembahyang ni boleh jadi miskin. Jadi betul ayat ni rupa-rupanya. Tak sembahyang ni boleh jadi miskin. Hidup lain, naif, tak gerak, lemah. Tak sembahyang. Orang suruh sembahyang, tak. Sayang tak tuan-tuan? Sayang. Dalam hidup tak sembahyang. Tengok orang sembahyang. Tuan-tuan faham bila kita sembahyang apa Allah kata? Tok Bila aja. Setakat ni Tok Bila tak pernah ubah pun. Tok Bila bila dia kata hayya 'alas salah 2 kali, dia sebut hayya 'alal falah. Dia mesti sebut. Dia tak orang kata letih dah sebut hayya 'alal falah dah ayah sekali ni. Hayya 'alas salah, hayya 'alas Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dah disebut juga. Tuan-tuan, kalau kita bahasakan bahasa mudah, marilah sembahyang, marilah sembahyang. Tuan-tuan faham tak mana mari sembahyang? Fahamlah. Pergi masjid, pergi surau, ataupun ambil air sembahyang Allahu akbar, segala rukun sembahyang, 13 rukun jaga semua sekali, ikut betul sembahyang. Jadi nampak benda sembahyang tu. Kita nampak sembahyang tu, marilah sembahyang. Nampak. Tapi ayat kedua, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Gimana kejayaan? Ada tepi tu ke? Situ ke? Tak. Jadinya dalam bab solat ni, sengaja Allah ataupun apa yang disyariatkan sebut tentang ajak sembahyang, kemudian ajak kejayaan, maknanya orang solat tu orang berjaya.
Siapa yang solat, mana 2 kali lah royaknya. Marilah semayang, balasannya berjaya. Tu. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Nak cari menatu, cari orang semayang. Nak cari kawan, cari orang semayang. Nak cari share partner, cari orang semayang. Nak cari rakan semusafir, cari orang semayang. Semangat. Bila semayang ni banyak selesai masalah, tuan-tuan. Susah-susah selesai. Tapi tak semayang ni Allah susah. Siapa dalam hidup ada kegusaran, kesukaran, kepayahan, cek semayang dia. Hatta rumah tangga pun dia ambang perpecahan, perpisahan, cek semayang. Saya selalu sebut, saya kata ulama-ulama bila bincang ayat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, mujagalah semayang dan semayang pertengahan dan bangunlah kepada Allah sebagai orang yang taat dan patuh. Ayat ni sebelum tu cerita bab cerai, selepas tu cerita bab cerai. Kenapa tiba-tiba masuk suruh jaga semayang? Ulama tak faham. Maksud saya, ulama cari apa sebab. Akhirnya ulama kata bahawa kalau semayang selamat daripada cerai. Saya beri contoh mudah. Berlaku tak pada makda malam semayang tahajud bersama, pagi semayang subuh bersama, pukul 6 tu 6.30 makda masak nasi lemak, pukul 8 pada makda makan, pukul 8.30 siap-siap pergi ke jabat qadi nak cerai. Ada tak? Tak ada gitu. Tak ada gitu tuan, percayalah. Memang tak ada pun. Ada anak murid saya seorang, dia betulan praktikal kat bahagian jabat mahkamah. Dia tengok 2 orang tua gaduh nak cerai. Dia tanya, kali terakhir semayang berjemaah bila? Marah. Lambat, lama dah tak semayang berjemaah. Tengok tak semayang jemaah boleh tahan lagi, takut tak semayang. Tu masalahnya. Ini gambaran. Artinya solat ni Allah bagi rezeki. Solat ni Allah bagi al-falah. Lagi apa lagi kita nak, tuan-tuan? Apa kita nak? Tak ada apa dah. Artinya siapa jaga semayang dalam hidup dia, dia boleh jaga agama dia. Siapa jaga solat dalam hidup dia, dia menyelesaikan banyak masalah hidup. Selesai, tuan-tuan. Anak duk mesti mau semayang nak. Sudah kahwin semayang nak. Duk mana semayang. Jaga semayang, insya-Allah. Seteruk mana manusia pun kalau dijaga semayang dia baik. Dia tak babah. Setiap orang yang meraihkan hak Allah, tidaklah Allah melakukan suatu perlakuan dalam kerajaannya kecuali dikhabarkan kepadanya. Tengok, orang jaga hak Tuhan, maka Allah akan khabarkan kepadanya. Apa makna? Maknanya orang macam ni sentiasa mendapat panduan daripada Tuhan. Dia tak terbabah dalam hidup. Dia akan jadi baik. Dan dia dapat yang baik-baik. Kadang-kadang kita tak sangka manusia ni. Tapi manusia yang kembali kepada Tuhan, kita tengok macam hidup dia seronok. Tuan-tuan ada tengok tak, orang kalau dalam hidup dia macam kena je. Pergi masjid kita tengok macam kena je. Sudah semayang, sudah tu kena je. Orang naik mari cakap baik-baik, hak ni pula baik, hak ni pula ajak maki, hak ni pula gini. Siapa?
esokan hari. Siapa tidur, bangun pun begitulah. Seronok dah kita nak. Kita nak biar kita termasuk dalam satu hadis. Innallaha iza ahabba 'abdan istamala. Allah bila dia kasih pada seorang hamba, dia guna hamba tu. Sahabat tanya, wa kaifa istamalahu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah gunakan hamba tu? Kata Nabi SAW, an yuwaffiqahu li amalil khair. Allah taufikkan dia untuk buat hak baik-baik. Ada benda hak baik, kita nampak kadang-kadang benda tu nampak macam tak baik, tapi baik. Yang itu yang kita nak, tuan-tuan. Dia akan rasa tenang, dia tak akan rasa susah, dia akan rasa alhamdulillah. Dia akan rasa seronok, tuan-tuan. Allah beri taufik macam tu. Apa benda baik. Hak ni baik, hak tu baik, hak ni baik, hak ni baik. Ni yang kita nak. Biar perasaan-perasaan macam itu sentiasa wujud dalam kehidupan kita. Kemudian seterusnya katanya lagi, sebahagian mereka melihat kepada sekumpulan orang seraya bertanya, adakah di sisi kamu seseorang apabila Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu perkara dalam kerajaannya, nescaya diberitahukannya? Lantas mereka menjawab tidak. Ada orang tanya, dia pergi, dia kata, kamu kalau Tuhan buat sesuatu tu, adakah macam dia ada orang beritahu pada kamu, ada orang beritahu pada kamu giam. Dia kata tak. Orang itu lantas berkata kepada kumpulan tersebut, menangislah kamu kerana orang yang terdahulu daripada salafus saleh memohon seorang daripada mereka merasai pengorbanan daripadanya sebagai kesyukuran, sedangkan manusia pada hari ini tidak memohonnya kerana apabila kamu memintanya ia membawa pendedahan segala syakwa atau aduan. Tengok siapa tahap, tuan-tuan. Orang zaman dulu Allah bagi petunjuk hidayah luar biasa. Saya cerita contohlah. Contoh satu kumpulan tentera Islam. Kumpulan ni kecil, pergi jauh 1000 kilometer daripada kota Madinah, jauh. Cerita ni zaman Saidina Umar ibn Al-Khattab, jauh. Panglima yang dipanggil sebagai Sariyah. Bila orang Islam ni jalan, dia jalan kok lereng bukit, kok bawah. Jadi perjalanan itu dihidu oleh orang musuh-musuh Islam. Jadi musuh Islam telah perangkap depan sana tu, sedang molek duduk pada kedudukan kalau boleh panah bunuh gitu je, mati habis orang Islam. Orang Islam nak kena dah ni. Maknanya tinggal masa saja lagi. Dalam beberapa jarak sahaja lagi, kalau dia pergi juga, mereka kata perangkap dikepung oleh musuh, pakai baling batu, pakai panah, ini mati gitu habis je. Sayyidina Umar duduk Madinah. Sayyidina Umar duduk, masa tu tak ada handset, tuan-tuan. Wireless tak ada, handset tak ada lagi masa tu. iPhone ni baru lagi. Jangan ingat zaman Sayyidina Umar ada dah, tak ada. Satellite pun tak ada lagi masa tu. Ni cerita hampir 1400 tahun. Tiba-tiba Sayyidina Umar duduk Madinah ni seorang-seorang. Sayyidina Umar kata, ya Sariyah al-jabal al-jabala. Dia sebut Sariyah. Suara kita boleh dengar berapa jauh? Yalah, kalau kita cakap tepik pun, kalau sekadar tepik, bolehlah 10 meter, 100 meter. Laju tak gerak dah. Ini 1000 batu, kilometer. Sariyah ni dengar dengan jelas ucapan Sayyidina Umar. Al-jabal al-jabala. Terus naik atas bukit. Bila naik tempat tinggi, musuh di luar perangkap, maka selamat. Maka selamat. Kita tengok macam ni, orang ni cerita. Ni salafus salih.
Allah selamat. Jadi apa-apa benda pun Allah selamat. Rasa kadang-kadang kita dah orang-orang yang baik, dia tengok orang dia rasa ni tak orang baik, ni bahaya ni. Hak ni alhamdulillah hak ni baik. Ini dia. Kemudian katanya lagi, ada seorang penggali kubur yang mencuri kain kafan yang telah bertaubat kepada Allah. Zaman dulu teramat miskin, ada kerja curi kain kafan. Apa makna? Mak ni mati, mereka pun pergilah semayang mayat mak semayang mayat mak pun dikebumikan atau pas kubur, dia masuk dalam kubur, tolong kambuh tanah ni, kambuh tanah gini. Sudah kambuh tanah, dengar talqin ke apa, sudah talqin ni jabat salah ni balik kosong. Tengah malam dia pergi pula kubur tu, dia pergi gali semula. Tujuannya nak ambil kain kafan tu boleh jual. Kita tak berani tuan-tuan kerja macam tu memang. Nak pergi kubur pun takut. Tapi zaman dulu siapa terlalu miskin, siapa tahap tu. Ni panggil nubash. Baik. Orang yang jadi ada orang ni dia curi kain kafan tu, lalu lepas lama dah kerja tu jadi satu kerjaan dia. Jadi akhirnya mayat telanjang lah dalam kubur tu. Dia kambuh balik, bukan tidak kambuh. Dia kambuh. Lalu dia bertaubat. Lalu dia cerita sejarah dia ni. Dia kata kepada tok guru dia kata, "Tok guru, saya telah gali hampir 1000 buah kubur." Dia ingat banyak kubur dia gali. Mungkin puluhan tahun lah ni. Bukan buat kerja 2 hari dah buat kerja gitu. Dia hak gali ni syaratnya hak baru. Dia dah gali dah hak 14 tahun tanam gali tu, kain kafan apa lagi tak ada apa dah. Ni hak pagi tadi tanam. Saya telah gali hampir 1000 kubur. Ni kita takut tuan-tuan. Dan aku dapati kebanyakan muka mayat berpaling dari arah kiblat. Kita orang Islam nak tanam mayat kena hadapkan muka dia ke arah kiblat. Ada ulama fiqh masyhur menyatakan kalau semayang kalau ke bumi salah kiblat, gali semula supaya arahkan ke arah kiblat. Siapa tahap tu nak suruhnya muka arah kiblat. Tapi bila sudah tengok malam tu berubah dah arah. Tengok sini apa makna? Sini yang pertama maknanya dalam kubur tu ada 2. Walaupun atas tu kita hiasi marmar ke comel ke apa, kita tulislah semoga Allah mencucuri rahmatnya, Al-Fatihah ke apa ke, tapi dalam kubur tu ada 2. Pertama, mereka yang dapat nikmat kubur. Dapat nikmat. Yang kedua, mereka yang dapat azab kubur. Azab kubur ni adalah sahih berlaku. Aisyah datang seorang perempuan Yahudi minta sedekah. Aisyah bagi wakhma. Berapa biji? 2-3 biji wakhma. Orang Yahudi ni kata apa? Perempuan Yahudinya kata, semoga Allah selamatkan kamu dari azab kubur. Aisyah tercengang, kejut, bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab, azabul qabri haqqun, azab kubur tu benar. Hadis yang sahih. Kita setiap kali sembahyang selepas tahiyat akhir sunat kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal
wa minal ma'sam wal maghram. Mana azab kubur ni ada tak? Ada. Itu kita kena jaga betul-betul. Wahai guru, aku telah gali hampir 1000 buah kubur dan aku dapati kebanyakan muka mayat berpaling dari arah kiblat. Jawab Syekh, hai anakku, mereka itu adalah orang yang syak pada rezeki mereka. Allah. Dia nampak orang bagi rezeki, dia tak nampak Allah. Dia takut. Dia takut, nombor satu sekali takut kalau bab sedekah, takut. Sebab sedekah ni habis rezeki, habis duit. Sebab itu Allah sebut asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan janjikan kepada kamu kefakiran. Saudara, jangan sedekah, jangan sedekah banyak, jangan sedekah. Nanti apa kedana, nanti miskin, nanti biang, nanti. Jadi kita pun takut. Takut. Tuan-tuan, orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung, dia kaya hidup di dunia, tapi bila dia nak mati, harta dia tak ada. Bukan dia jadi apa-apa kerana mana dia telah bagi anak dia, cucu dia hak sepatutnya, hak wakaf untuk dia, hak sedekah jariah untuk dia, hak ni dia bagi semua. Orang yang paling beruntung dia mati, tapi kebajikan dia tak mati, terus mengalir. Orang yang paling rugi dia mati, tapi kejahatannya tak mati, terus mengalir juga. Ini masalah. Baik. Kemudian katanya lagi, apabila kamu meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik meminta supaya diperbaiki keadaanmu dengan redha, kerana ia adalah urusan pentadbiran Allah. Kita redha. Pagi-pagi Nabi ajar kita baca doa apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha, yang pertama Allah Tuhan. Aku redha Islam agama. Aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Hak tu kita pasak redha. Maknanya kita cari redha Allah. Beruntung kalau orang itu redha dengan Allah, dan lebih beruntung kalau Allah redha kepada orang tu. Kadang-kadang kita kata kita redha ke Allah, tapi Allah tak redha pun kita. Tapi beruntung kalau kita redha kepada Allah, dan lebih beruntung kalau Allah redha pada kita. Sebab martabat sahabah, Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha pada mereka. Jadi perangai sahabat ni bila dapat redha ke Allah lain, dan mereka redha ke Allah. Kita ni redha ke Allah, mengharapkan Allah redha kat kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita harap macam tu. Itu besarnya. Sehingga Syekh Abdul Wahid bin Zaid berkata, ar-ridha babullahil azam. Redha ini pintu Allah yang paling agung. Siapa dapat redha, selesai masalah. Sebab itu ridha ni kita minta depan daripada syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Redha dulu. Setiap yang redha pasti dapat masuk syurga. Dan orang tak masuk syurga kalau tak dapat redha Tuhan. Besarnya. Sesungguhnya kamu sebagai seorang hamba yang dikatakan menuju kepada Allah, sedangkan kamu lari darinya. Kamu ni macam hamba yang dikatakan menuju kepada Allah, tapi kita ni lari daripadanya. Ini kerana hakikat lari itu boleh berlaku dengan cara perbuatan, hal dan juga himmah, niat dan cita-cita. Siapa kata dia kembali pada Allah, tapi kadang-kadang kita lari. Ialah ini kita kena muhasabah diri masing-masing dari semasa ke semasa. Datang kepada Allah ni tak lain, tuan-tuan. Datang kepada Allah, datang dengan hati, datang dengan perasaan,
datang dengan jiwa, lalu dizahirkan dengan amalan. Kadang-kadang kita tengok sahabat Nabi semayang, kita dengar cara dia semayang, kita rasa Allah hebatnya dia semayang. Satu salat sahabat tu tak sama dengan salat kita. Kenapa? Kerana mereka ni memang datang dengan hati pada Allah betul-betul. Penghayatan, menjiwai, mewatakikan diri dia, semua sekali cukup. Itu hebat mereka. Apa lagi? Jika sekiranya kamu lalai dalam solat, lara pada puasa dan pada kebaikan Allah, lemah lembut, maka kamu adalah orang yang melarikan diri. Jadi ramailah. Sebab itu ada orang soleh kata, aku tengok orang solat ramai, tapi sedikit orang yang mendirikan solat. Ada kata, aku tengok orang solat ramai, tapi aku tak tengok orang yang khusyuk dalam solat kecuali sedikit. Ada orang kata, ada beberapa perkara yang sedar tak sedar diangkat daripada jiwa kita. Antara yang diangkat awalnya ialah khusyuk dalam solat. Jarang kita duduk mikir macam mana nak khusyuk dalam solat, walaupun kita solat tiap-tiap waktu. Antara perkara yang hampir tiada dalam komus hidup kita adalah menunaikan amanah Allah. Amanah. Nak tunai amanah ni bukan mudah, tuan-tuan. Nak jadi orang yang benar-benar beramanah, payah, bukan mudah. Sehingga akhir zaman, orang yang khianat dipercayai, diberi amanah. Orang yang amanah didusta dan dikhianat. Itu antara perkara akhir zaman di mana benda ini mahal, tuan-tuan. Kemudian katanya lagi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili berkata, Abdul Hasan Asy-Syazili adalah salah seorang guru kepada Ibnu Athaillah Sakandari. Ibnu Athaillah ni dia ada dua orang guru yang paling dia kesan, yang paling dia kagum sangatlah. Dua-dua ni ahlullah, ahli tasawuf. Seorang bernama Abul Abbas Al-Mursi, seorang lagi namanya Abdul Hasan Asy-Syazili. Dua-dua ni amat hebat sangat. Kerana hebat tok guru dia dua orang, maka dia karang buah fikiran tok guru dia, hikmah dan lataif rabbaniyah daripada tok guru dia, lalu dinamakan satu kitab Lataiful Minan. Arab zaman dulu banyak nama kitab lataif ni. Dia juga karang kitab tafsir Lataiful Isyarat. Kalau para ulama lain, Ibn Rajab Al-Hambali karang kitab Lataiful Ma'arif. Jadi kalimah lataif ni banyak daripada latifah. Kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, aku pernah menetap di sebuah perkampungan badui selama 3 hari. 3 hari. Kemudian datang sebahagian orang Nasrani, lalu berhampiranku sambil melihatku dalam keadaan berteleku berterengkap. Maka mereka berkata, ini rahib orang Islam, pendeta orang Islam. Lalu mereka meletakkan makanan di sisiku dan terus berlalu. Ada orang macam tu. Aku berkata, hairangnya, bagaimana mungkin aku direzekikan melalui tangan musuh
dan tidak melalui tangan kekasih orang Islam. Kemudian mereka berkata, bukanlah lelaki sebenar mereka yang diberikan rezeki melalui tangan kekasih. Sebaliknya lelaki sebenar adalah mereka yang diberi rezeki melalui tangan musuh. Itu baru gedebel, baru raguh. Tengok. Tapi caranya lain. Datang tumpahan rasaan. Rasaan macam tu. Hai lelaki, jadikanlah nafsumu sebagai tunggangan. Tak kala ia menyimpan dari jalan, pukullah ia supaya kembali ke jalan yang benar. Begitulah yang patut dilakukan terhadap nafsumu. Seperti juga yang kamu lakukan terhadap jubahmu, iaitu tak kala kotor kamu basuhnya, atau tak kala koyak kamu tampaknya. Dengan demikian kamu akan beroleh kebahagiaan. Dan janganlah jadi seperti seorang yang janggutnya sudah putih, namun masih belum lagi mahu duduk bersama Allah untuk memuhasabahkan diri. Tengok siapa tahap tu. 3 hari tak makan, tuan-tuan. Kita 3 jam tak makan, rasa lain macam perut. Ini 3 hari tak makan. Tapi puak-puak ni dia bukan macam mogok lapar. Puak-puak ni dia cari pahala bila dia tak makan, dia puasa. Dia puasa. Tapi janganlah cuba sampai 3 hari tak makan, masuk hospital tu aku japor susah saya. Belajar tasawuf malam ni sampai tahap tu pula. Cuma benda ni saya tak payah ajar, memang makan ada semua. Tapi nak cerita orang zaman dulu, hebat mereka ni, ya Allah. Kita berhenti setakat tu lah. Nampak comel sangat dah. Sekadar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afi mubtalana. Allahumma fakihna fi din al-mutawin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana ya Allah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.